Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam subjek Pendidikan Islam tahun 6 tentang sifat-sifat Allah, iaitu Allah bersifat sama'. Okey, mari kita mulakan. Pertama, mari kita lihat apakah maksud Allah bersifat sama'. Allah bersifat sama' bermaksud Allah Maha mendengar. Allah mendengar setiap sesuatu, sama ada bunyi yang kuat ataupun bunyi yang sangat perlahan seperti bisikan hati. Cuba adik-adik, cuba murid-murid lihat gambar di sebelah ini. Anak ini dia hanya bisikkan saja dalam hati dia, sedapnya jika dapat makan aiskrim. Walaupun manusia tak dapat mendengar, tapi Allah Maha mendengar. Allah boleh dengar bisikan hati anak. Allah tak perlukan deria pendengaran. Allah tak perlukan telinga untuk mendengar seperti mana manusia memerlukan telinga untuk mendengar. Allah juga tidak memerlukan alat bantu pendengaran. Kerana pendengaran Allah tidak terbatas. Allah boleh mendengar walaupun tanpa sebarang alat ataupun tanpa sebarang deria pendengaran. Mari lihat dan fikir gambar-gambar ini. Gambar yang pertama, jika kita lihat, mari kita membaca surah Al-Ikhlas bersama. Ada sekumpulan kanak-kanak sedang mengaji Al-Quran. Okey, jika kanak-kanak ini membaca Al-Quran, maka kawan-kawan dia boleh dengar suara diorang. Okey, kalau dia dah baca surah Al-Ikhlas bersama-sama, maka kawan-kawan dia boleh dengar suara mereka. Dan Allah juga boleh dengar walaupun mereka membaca dalam keadaan yang kuat. Okey, tengok gambar yang kedua. Okey, gambar seorang manusia tengah berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Walaupun zikir ini dibaca dalam hati ataupun dilafazkan melalui kata-kata, Allah masih lagi boleh mendengar. Hebat kan Allah? Seterusnya, mari kita lihat dan fikir lagi. Gambar ini menunjukkan dua orang perempuan sedang bergosip, sedang membawang. Alamak, dia memang macam tu. Walaupun perbualan ini hanya didengar oleh dua orang, namun Allah itu Maha mendengar. Allah boleh dengar apa yang dia sampaikan dan apa yang dia bualkan. Seterusnya, mari kita lihat seorang lelaki ini. Dia sedang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rahman, ampunkanlah dosaku. Walaupun dia berdoa hanya dengan bisikan yang halus sahaja, tapi Allah itu Maha mendengar. Allah mendengar segala rintihan hamba-Nya. Allah mendengar suaranya. Allah mendengar doanya. Okey murid-murid, apakah hukum beriman dengan Allah bersifat sama'? Hukum beriman dengan Allah bersifat sama' sebagai seorang Muslim adalah wajib. Kita wajib percaya, kita wajib beriman dengan Allah bersifat sama'. Maka dengan itu kita mestilah berhati-hati pada setiap percakapan kita dan setiap bisikan hati kita. Kerana kita percaya Allah itu Maha mendengar setiap apa yang kita cakapkan dan apa yang kita bisikkan di dalam hati kita. Sekarang Ustazah akan bacakan dalil nakli Allah bersifat sama'. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu sami'un alim. Wallahu sami'un alim. Bermaksud, dan ingatlah Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 224. Dalam surah ini menyatakan bahawa Allah sentiasa mendengar dan Allah sentiasa mengetahui apa yang terlintas dalam hati kita, apatah lagi apa yang kita cakapkan. Hebat kan Allah? Seterusnya,
Ustazah akan bacakan dalil akli. Allah bersifat sama. Allah memiliki segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Mustahil bagi Allah bersifat kekurangan seperti tidak boleh mendengar. Allah tidak sama dengan manusia. Walaupun manusia memerlukan telinga untuk mendengar, dan manusia apabila sudah tua nanti, mereka mungkin akan kekurangan pendengaran, tetapi tidak pada Allah. Kerana Allah memiliki segala sifat yang sempurna. Mustahil bagi Allah untuk tidak mendengar. Baiklah murid-murid, seterusnya, apakah kesan kita meyakini Allah bersifat sama? Pertama, kita akan menjaga pertuturan dan bisikan hati kita. Apabila kita yakin bahawa Allah sentiasa mendengar, kita akan sentiasa menjaga lidah kita. Kita akan sentiasa menjaga apa yang kita tuturkan dan apa yang terlintas dalam hati kita. Yang kedua, kita akan sentiasa memohon pertolongan daripada Allah kerana kita yakin bahawa yang mendengar setiap bisikan hati kita, yang mendengar setiap kata-kata kita dan yang boleh memperkenankan doa-doa kita adalah Allah semata-mata. Maka apabila kita yakin Allah itu bersifat sama, bersifat maha mendengar, kita akan sentiasa memohon pertolongan daripada Allah, bukan kepada manusia. Seterusnya, yang ketiga, apabila kita meyakini Allah bersifat as-sama', kita akan menjadikan bacaan Al-Quran dan zikir sebagai amalan harian. Kita tahu bahawa Allah akan mendengar bacaan kita, Allah akan mendengar zikir-zikir kita dan Allah akan hitungkan menjadi amalan-amalan baik untuk tujuan pengumpulan amalan di akhirat kelak. Apabila kita yakin Allah bersifat sama', maka kita tidak akan sesekali untuk tidak membaca Al-Quran dan kita akan menjadikan zikir itu sebagai amalan yang sentiasa bermain di lidah kita. Seterusnya, yang keempat, apabila kita meyakini Allah bersifat sama', kita akan menjauhi maksiat lidah seperti mengeji dan mengumpat. Kerana apa adik-adik? Kerana kita yakin walaupun kita hanya bercakap dalam keadaan yang sangat perlahan, Allah sentiasa mendengar apa yang kita cakapkan. Kita akan menjauhi segala mengeji, mengumpat. Kerana apa? Kerana Allah itu mendengar walaupun kita membisikkannya sahaja. Dan perbuatan mengumpat itu adalah suatu dosa. Perbuatan mengeji itu juga dosa. Jadi kita tahu bahawa Allah mendengar dan perbuatan yang berdosa itu kita tidak mahu melakukannya. Seterusnya, kesan meyakini Allah bersifat sama adalah hidup diberkati Allah. Sesungguhnya manusia ini hidup di muka bumi ini adalah untuk mencari keberkatan Allah, untuk mengejar barakah Allah. Apabila hidup kita diberkati Allah, maka kita semua akan lebih bertenang, akan masuk dalam syurga. Murid-murid nak masuk syurga tak? Baiklah murid-murid, Zaza akan bercerita tentang satu kisah, iaitu kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus telah diutuskan oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum yang tinggal di Ninawa. Baginda menyeru agar kaum Ninawa menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Seruan Nabi Yunus tidak disenangi dan mereka menolak dakwah yang disampaikan oleh Nabi Yunus. Mereka tidak percaya kepada Nabi Yunus. Mereka beranggapan Nabi Yunus hanya bercakap perkara-perkara dusta semata-mata. Nabi Yunus sangat sedih lalu meninggalkan penduduk Ninawa dan memberikan peringatan kepada mereka bahawa Allah akan memberikan hukuman yang setimpal di atas kedegilan dan keangkuhan mereka. Selepas Nabi Yunus meninggalkan mereka, keadaan menjadi gelap gelita dan angin bertiup kencang. Penduduk Ninawa mula menyedari kesilapan mereka. Mereka mula rasa gerun di dalam hati mereka. Mereka mula menyedari bahawa mereka tersilap kerana mereka menolak dakwah Nabi Yunus.
Lalu, mereka bersegera bertaubat dan memohon ampun atas kederhakaan mereka sambil menangis dan merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah itu bersifat sama. Allah mendengar dan menerima taubat kaum penduduk Ninawa. Lalu keadaan menjadi tenang semula. Penduduk Ninawa berasa sangat bersyukur kerana Allah telah memakbulkan doa mereka. Lihat murid-murid bahawa Allah itu Maha mendengar. Allah mendengar setiap apa yang kita doakan, setiap apa yang kita ucapkan, setiap apa yang terlintas dalam hati kita. Oleh sebab itu, kita mestilah membisikkan perkara-perkara yang baik sahaja di dalam hati kita dan mengeluarkan kata-kata yang baik sahaja melalui lidah kita. Seterusnya, apakah perbezaan antara sama Allah dengan manusia? Terdapat perbezaan yang sangat ketara antara sama Allah dan sama manusia. Pertama, sama Allah tidak terbatas. Tidak pernah terbatas oleh bunyi yang perlahan ataupun bunyi yang sangat kuat. Namun, pendengaran manusia terbatas pada jarak yang dekat sahaja. Kalau ustazah cakap perlahan membisikkan, awak nak pergi mana? Adakah awak akan mendengar apa yang ustazah cakap? Mesti tak kan? Kerana pendengaran manusia ini sangat terbatas. Seterusnya, Allah bersifat dengan sifat yang sangat sempurna. Namun, manusia ini sifatnya lemah. Kerana mungkin disebabkan oleh faktor usia dan penyakit akan mengurangkan pendengaran manusia. Apabila manusia semakin tua, deria pendengaran manusia juga semakin terbatas. Yang ketiga, Allah tidak memerlukan panca indera mahupun alat untuk mendengar. Tetapi manusia memerlukan telinga dan ada manusia yang memerlukan alat pendengaran untuk mendengar. Dan yang keempat, Allah boleh mendengar perkara yang tersurat dan tersirat seperti bisikan hati. Tetapi manusia hanya mendengar apa yang zahir disebut sahaja. Apa yang ada dalam hati ustazah, murid-murid tak boleh dengar. Jadi kerana apa? Kerana manusia itu terbatas kepada apa yang diucapkan sahaja. Tapi murid-murid boleh dengarkan penerangan ustazah hari ini? Baiklah murid-murid, sampai di situ sahaja pembelajaran kita tentang Allah bersifat sama pada hari ini. Jangan lupa untuk buat latihan yang dilampirkan ya. Sehingga kita berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.